Baik, terima kasih Ustaz cuba terus bersama kami untuk Selamat Pagi Malaysia pagi ini, dan juga kita ingin kembangkan lebih lanjut tentang bagaimana sebenarnya apa antara anjakan kajian sepenuh rancangan Malaysia ke-12 yang telah pun dibentangkan oleh Perdana Menteri semalam, dan bagaimana ia terkait dengan potensi industri halal dan juga yang bagaimana penjanaan pendapatan yang tinggi ini boleh memberi kesan kepada KDNK negara. Bersama pagi ini, terima kasih Doktor kerana sudah bersama kami pagi ini, Dr. Zaidi, yang bukan pertama kali di studio Selamat Pagi Malaysia sebenarnya. Bukan pertama kali, insya-Allah bukan kali terakhir. Baik, Doktor, pandangan Doktor tentang apa yang telah pun dibentangkan semalam, sebenarnya potensi penjanaan pendapatan ini dari industri halal dijangka 8.1% sumbangannya ke KDNK negara. Ini di Malaysia, belum lagi diletakkan dalam potensi pasaran dunia. Jadi melihatkan apa yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri semalam, komen awal Doktor. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada RTM Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput saya. Sebenarnya menarik bila kita kupas perkara ini. Yang semalam tu sebenarnya rentetan daripada ekonomi madani tau. Sebenarnya dalam ekonomi madani itu ada 7 bidang tumpuan ataupun bidang tujahan. So, salah satunya ialah bagaimana kita nak menaikkan potensi ekonomi Islam. Dan bila saya tengok semalam punya dokumen, agak menarik juga sebab dia ada sequence, dia ada flow. So bila semalam tu, dia sekarang dia nak mensinergikan atau hanya padukan di antara ekonomi Islam dan kewangan Islam. Macam mana kita nak naikkan kewangan Islam, ekonomi halal lah, halal ekonomi dan melalui kewangan Islam. So bila kita cakap pasal data, sekarang kurang lebih 8%. Maknanya terhadap KDNK negara lah ataupun GDP. Dan kalau tahun lepas, awal tahun ni, Yang Berhormat TPM ada melancarkan halal industri master plan, ataupun Allahumma salli Muhammad, kerangka induk. Kerangka induk untuk halal lah. Targetnya menjelang 2030, tinggi tau. Sekarang 8% tau. Sekarang dia akan bergerak ke 11%. Tapi kalau ikut nominal value-nya agak tinggi. Sekarang dalam 107 bilion saja. Menjelang tahun 2030, which is about 7 years from now, is 266 billion. So macam mana kita nak mempercepatkan? Tapi yang itu kita macam takut sikit lah kan. Tapi sebenarnya bila kita tengok peluang, sebenarnya kita tengok orang biasa bila tengok masalah sebagai masalah tau. Betul tak Zalia? Masalah sepatutnya jadi peluang. Peluang, itu peluang. Sebab kalau kita tengok data yang dirilis sebagai PBB tau, ni bukannya orang yang cokia lah kita panggil, orang kampung saya cokia kan. Bukan orang cokia. Kalau UN, diorang keluarkan statistik, OIC countries, member countries, sekarang ni is close to 30% daripada youth population. Kita tahu golongan remaja muda ni, dia punya purchasing power akan meningkat bila masuk alam pekerjaan nanti. So mereka akan demand. Dan kalau kita tengok report World Bank mengenai halal ekonomi, sekarang ada gap tau di antara permintaan dan penawaran. It's about 80%. Maknanya sekarang ni market hanya mampu menawarkan 20%. Kalau minta 100 juta, kita punya pasaran ataupun ekosistem sekarang ni hanya mampu supply 20% saja. Jadi dengan julat yang begitu besar itu, di manakah ruang ini boleh dengan... So sekarang kita tengok balik Malaysia punya setting lah. Malaysia punya setting. So dalam kebanyakan halal punya industri ni ialah SME. Tapi SME itu sebenarnya besar tau. Sekarang kita ada mikro, lagi kecil daripada SME. So mikro, industri mikro, kecil dan sederhana ni, dia kalau kita tengok daripada GDP ataupun KDNK menyumbang kurang lebih 1/3. Tapi orang yang bekerja dalam industri ini 2/3. Bayangkan daripada seluruh ketumbukan tenaga kerja kat Malaysia ni 2/3 kerja dalam SME. Dalam IKS lah. So macam mana kita nak membantu? So sekarang ni yang menariknya Bank Negara bawa keluar statistik daripada 100% SME ni tak sampai separuh gunakan kewangan Islam. Apa antara faktor yang telah dikenal pasti oleh... Alright. So mereka tak senaraikanlah. Kenapa kan? Tapi saya punya telahan. Sebab kalau kita kembali kepada operasi bisnes IKS itu sendiri, dia semuanya balik kepada kos. So kos
mainkan peranan penting. Of course, patuh syariah semua tu kita, tapi kita kena realistik lah. Kesian orang-orang kecil-kecil ni kan. Apa-apa pun dia akan balik kepada kos kan. Betul. So salah satu sebab kalau kita tengok pada data tadi, kita punya IKS banyak, tapi penawaran pembiayaan tu sikit. Maknanya yang patuh syariah satu. Memang kita bank-bank besar pun ada offer tau. Maknanya khusus untuk IKS lah. Contoh Maybank, CIMB dan kita juga dekat Malaysia. Kita ada DFI ataupun institusi kewangan pembangunan. Contoh SME Bank, Agro Bank, Bank Pembangunan yang memang ada mandat khusus daripada kerajaan untuk perniagaan. Untuk perniagaan itu sendiri. Tapi kita kena faham, yang minta sekarang ni lebih banyak daripada yang ada. Dan SME yang menerima mandat ni pula menerima geran daripada kerajaan, seed money, seed funding semua kan. So mereka, dan kita kena faham kerajaan pula beroperasi dalam kita panggil financial punya ada limit. Ada limit sebab dia orang kalau nak tambah nak expand kena tambah hutang. Ya, betul. Sebila hutang kena naikkan cukai. So dia ada inilah. So macam mana kita nak keluar daripada mentaliti ataupun mengharapkan daripada kerajaan. So satu contohnya ialah sekarang ni kita ada kalau Zalia pernah dengar pasal equity crowdfunding. Ya. Equity crowdfunding ni kalau dulu kalau ada perniagaan dia nak mohon pembiayaan dia kena ke bank. So maknanya dia ke bank satu-satu. Sekarang ni kalau equity crowdfunding ataupun peer to peer financing, so sekarang ada ramai orang. So instead of kita approach one bank, so sekarang kita buka platform. Sekarang kita banyak lah. Contoh macam yang patuh syariah pun dah banyak sekarang. Kita ada AT, kita ada Pitch In, yang platformnya menawarkan pembiayaan patuh syariah. So bila yang patuh syariah ini, so dan investor pula ada macam-macam. Ada yang sophisticated, yang kalau yang sophisticated ni kena aset dia 3 juta ke atas. Dan tapi kebanyakan investor kat Malaysia ni kalau tengok data daripada SC sekalipun, kebanyakannya ialah retail. Ataupun runcit. Runcit ni maksudnya sikit-sikit. So maknanya kalau kita ada sikit, tapi kita tak berminat dengan instrumen yang sebab kalau pelaburan ni kita pula tengok dia punya profil risiko dia. Ada yang sukakan risiko, ada yang takut dengan risiko kan. So kalau takut tu dia ke ASB, tabung haji, which is fine lah. Tapi kalau ada yang risk taker kita panggil, yang sanggup untuk ambil risiko ni, dia boleh bergerak ke ECF, equity crowdfunding ni, ataupun ke P2P financing ni lah. So idea is kita instead of simpan dekat instrumen yang biasa kita dengar ni, kita ke sini ke platform ni, dan di platform tu dia akan senaraikan projek-projek, maknanya project based financing. Contohnya ada satu kedai tu dia nak beli mesin baru. So mesin ni dia akan list dekat platform ni. Dan kebaikan platform ni pula, dia akan buat due diligence. Ataupun dia akan cek dulu bagaimana dia punya penyata kewangan, credit scoring, bagaimana mereka mampu bayar. Macam bank jugalah. Macam bank juga. Tapi instead of kalau bank memang lagi detail lah kan. Memang lagi detail. Tapi untuk SME ni pula kita kena faham mereka kadang-kadang baru nak start. Yang history ataupun sejarah kreditnya tak berapa strong banding dengan kuat ataupun banding dengan company lebih besar kan. Tapi itulah dia punya trade off dia. Kalau kita bukan nak kata kurang, kita rendahkan sikit dia punya threshold ataupun keperluan kredit je. So kita kena bersedia untuk bayar kos yang lebih tinggi lah. Tetapi sekarang yang saya nak ni ada peluang yang lebih. Selain daripada ini juga kita ada blended financing, kita ada Islamic Social Finance yang IT card tahun masa COVID hari tu. IT card tu kita ambil duit zakat, instead of kita bagi micro financing. So maknanya ini ialah luar daripada yang konvensional lah, bukan konvensional yang Islamik bahasa ni, bukan. Maknanya kalau kita cakap pasal bankan Islam ni, orang cakap pasal bank kan. Sebenarnya ada banyak lagi tau. Sebenarnya konsep pemberian dana itu sendiri juga berlandaskan. Jadi bagaimana sebenarnya selain daripada antara aspek yang diperlukan untuk memberikan persekitaran perniagaan yang bagus ataupun yang cukup mampan untuk SME dan juga perusahaan mikro ini, aspek nilai itu juga dimasukkan dalam memastikan sistem penyampaian yang baik, berintegriti. Bagaimana pula untuk diukur ini kalau ingin digandingkan dengan persekitaran ekosistem financing yang bagus tadi?
bila cakap pasal pengukuran ni satu benda yang susah sebenarnya sebab bila scoring kira benda intangible. Ya, betul, kita nak ukur benda yang intangible. So bagi saya tak ada satu benda yang boleh, satu instrumen ni boleh mengukur semua, tak. So sebenarnya saya lebih sukakan kepada macam platform ni pula, yang bagus platform tadilah. Dia sebenarnya mengukur ataupun dia berikan kadar keuntungan tu berdasarkan kepada risiko projek. So maknanya highly specialized. Dan highly tailored khusus kepada projek itu sendiri. So kalau kita nak menggunakan satu kerangka untuk kita mengukur, saya rasa susah tu sebenarnya, especially SME sendiri dia so wide ranging tau. Betul. Dan Malaysia sekarang ni kebanyakan I think it's about 1/3 ialah F&B, makanan dan minuman. Dan yang kalau dalam yang semalam punya dokumen RMK 12 tu, mereka nak expand kepada halal kosmetik, kepada pharmaceutical, ubat-ubatan. So maknanya kita nak move away, bukan nak move away, kita nak diversify. Sebab memang sekarang kita ada 2 farma saja yang buat halal punya ni kan. So kita ada banyak lagi potensi. Sebab saya cakap tadi, OIC sekarang 1/3 tau. Maknanya 10 orang dekat dunia ni, 10 orang anak remaja ataupun ni, 3 orang Islam. So memang dia punya potensi tu sangat besar lah pada pendapat saya. Untuk bridge ataupun untuk menyambungkan jurang di antara ini, doktor sebut tadi tentang ada kekurangan supply-nya 20%, tapi permintaannya jauh lebih banyak. Apa lagi yang boleh dilakukan untuk menaikkan statistik ini? Kalau tengok dokumen World Bank tu, dia ada bagi 2 lah, maknanya supply dengan demand. Maknanya supply bagaimana kita nak membantu IKS ni untuk menawarkan. Tapi demand side tu penting juga. Demand side ni saya nak pujilah Bank Negara dengan SC semualah. So mereka bergiat kira agak pantas juga lah. Kalau ikut data 2018 is about 20% saja daripada keseluruhan halal ekonomi ni menggunakan halal financing ataupun Islamic finance lah. Tapi dalam masa 3 tahun saja 2021 is 40% or double. Maknanya almost half. So kalau kita sekarang lagi separuh ni macam mana kita nak naikkan lagi. Itu saya cakap, demand side awareness dah ada dah sekarang ni, tapi macam mana kita nak buat value proposition yang kewangan Islam ni beyond macam sekarang ni. Kalau Bank Negara buat keluar dokumen kan VBI, value based intermediation, tahun 2018. Value based intermediation, so instead of kita hanya bagi pembiayaan, maknanya pelanggan datang kita bagi biaya. Sekarang macam mana kita nak make sure pembiayaan tu sebenarnya menambah nilai kepada orang sekelilingnya. Tu yang sekarang ni, yang VBI tu sebenarnya ialah ada SDG semua kan. Mengurangkan kemiskinan, zero hunger semua tu kan. So bila kita bagi biayaan tu is no longer is about maknanya transactional. Saya bagi you biaya, you bayar saya balik bulan-bulan. Habis tenure 20 tahun, 30 tahun tak ada apa-apa. Jadi inilah nilai-nilai yang dimaksudkan dalam untuk memastikan perniagaan itu bukan saja memanfaatkan pihak peniaga, tapi juga kepada masyarakat. Betul. Memang saya rasa memanglah dia punya goal tu sangat besar lah kan. Tapi kalau kita kena start small, contoh kalau macam SME, IKS, kita tak boleh expect banyak lah kan. So at least sebab kita tengok 2/3 tau daripada ni diorang employ 2/3 of our working force ataupun ni lah. So bagaimana kita at least membantu keluarga mereka mencapai kehidupan yang selesa, yang bermaruah dengan gaji bermaruah kan. Itulah. Terma tu membuka mata ramai pihak sebenarnya, doktor. Betul. Portfolio doktor dalam jawatan keuangan Fakulti Pendidikan Ekonomi Universiti Malaya pasti dapat melihat begitu banyak trend dari segi perubahan dan bagaimana senario ini berubah, terutamanya bagi startup yang dan juga SME. Funding ni, pemberian dana ni mendapatkan dana ni merupakan salah satu isu yang paling memberikan kesan kepada mereka. Tapi dapat juga kita lihat sebenarnya semakin banyak yang tampil dalam crowdfunding ini untuk memberikan dana kepada syarikat-syarikat seperti ini. Apa yang membezakan mereka yang berjaya mendapatkan dana ini dengan mereka yang masih lagi cuba untuk mendapatkan pengukuhan perniagaan? Itulah. Bila kita cakap pasal startup ni kan, sebenarnya ialah we tend to glorify, maknanya kita mengagung-agungkan startup yang berjaya kan, tapi dalam saya tak dapat dia punya statistik lah, tapi
dalam 10 saya rasa berapa je yang berjaya kan. So, terutama saya tak dapat dia punya data tu. Tapi bila cakap pasal startup ni sebenarnya, apa-apa bisnes pun sebenarnya ialah untuk menyelesaikan masalah orang. Yeah. Dan bila startup, bila nak masuk ke fasa yang seterusnya, ialah perlunya mereka untuk scale up. So startup dan scale up. So bila nak scale up tu memerlukan suntikan dana lah. Dan bila cakap pasal contoh macam yang sophisticated investor ni, mereka bukan saja melihat kepada business proposition ataupun value proposition yang dibawa oleh startup tu, tapi membawa untung lah sebenarnya. Kalau tak boleh buat untung, tak boleh jugalah kan. Tapi kita tengok juga startup sekarang ni, apa-apa pun fasa awalannya ialah mereka, kita panggil bakar duit dululah sebenarnya kan. So akhirnya bagaimana untuk memberi pulangan kepada pelabur, kepada semua pegang taruh. Dan sekarang ni sebab cakap pasal ekonomi madani ni kan, bukan setakat kepada engkau dan aku sajalah, maknanya bagaimana kita semua bersama-sama bergerak. Matlamatnya Malaysia Madani mampan sejahtera dan berpendapatan tinggi. Tidak juga kita kaitkan dengan sistem sokongan, doktor ya. Bagaimana ialah kalau sekiranya perniagaan itu cukup baik sekalipun, sistem keliling itu perlu dari segi infrastruktur, dari segi sambungan teknologi. Betul. Jadi bagaimana kalau dikaitkan juga dengan identiti digital nasional dan connectivity ini, bukan semua sebenarnya berkait untuk memastikan misi itu dapat direalisasikan. Alhamdulillah, kalau tengok KKD punya master plan dan diorang punya usaha untuk merendahkan harga broadband semua kan, memang itu pada jangka masa panjang akan membantulah, especially IKS yang sangat-sangat bergelut dengan kos kan. So kalau dalam masa panjang, kalau kita selain daripada menurunkan kos, capaian tu kena penting juga tau. So capaian, especially sekarang cakap pasal Sabah Sarawak semua kan. So capaian, macam mana kita nak naikkan ialah melalui capaian yang baik dengan harga yang murah. Yang rahmah. Ya. Baik. Doktor, saya pasti kita akan sama lagi perbincangan ini di siaran ataupun di program yang lain. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Sempat kita berbicara dengan Dr. Muhammad Zaidi Mat Zamri, Pensyarakan Jabatan Keuangan Fakulti Perniagaan Ekonomi Universiti Malaya, dan kepada para PMKS dan juga startup kita, jangan putus asa, teruskan dengan begitu banyak inisiatif yang telah pun diberikan. Semoga semuanya berjaya.